ini. Akhir sekali, ucapan penghargaan kepada Wakil Resmi Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan Tuan Haji Sharifuddin yang sudi bersama dan meresmikan program pada hari ini, dan kepada khususnya kepada Dr. Syekh Muzaffar Syukur yang menjayakan program motivasi. Saya mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih, dan diharapkan program ini akan meninggalkan impak yang mendalam di dalam sanubari anak-anak kita dalam usaha sekolah menjadikan anak-anak ini sebagai modal insan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sekarang dipersilakan Yang Dihormati Tuan Haji Amin Sharifuddin bin Ahmad, Wakil Rasmi Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program motivasi bersama Dr. Syekh Muzaffar Syukur, Syekh Mustafa, Angkasawan Pertama Negara. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudari pengacara majlis dan berusaha wakil pegawai pelajaran daerah Seremban, dan berusaha juga Angkasawan Negara Dr. Syekh Muzaffar, yang berusaha Puan Nurpisah binti Muhammad Noor, Pengetua Kanan SMK Datuk Haji Muhammad Reza, yang berusaha YDP PIBG SMK Datuk Haji Muhammad Reza Seremban, Datuk Abdul Wahab bin Datuk Haji Anifah, pegawai daripada Jabatan Pelajaran dari PPD, jemputan khas para pengetua kanan, pengetua-pengetua, guru besar cemerlang, guru besar, guru-guru pengiring dan seterusnya, guru-guru dan pelajar yang saya kasih sekalian. Marilah kita lafazkan setinggi kesyukuran kehadirat ilahi, kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama dalam satu majlis yang amat besar maknanya, kepada khususnya kepada para pelajar, iaitu bersama dengan Angkasawan Negara, dan tambah pula beliau adalah anak kelahiran Negeri Sembilan. Guru-guru, tuan-tuan dan puan serta datuk-datuk sekalian, kejayaan dicapai dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang boleh diwarisi, tetapi ia diperolehi dengan berkat usaha yang jitu, komitmen yang padu dan pengorbanan yang tinggi, di samping sokongan dan dorongan dari semua pihak secara berterusan. Bak kata motivator, doa dan usaha tawakal tangga kejayaan. Semoga segala usaha murni ini mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, semoga usaha yang telah dicurahkan ini akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada murid dalam mencapai kecemerlangan, sama ada dalam peperiksaan PMR, SPM tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan serta datuk sekalian, jadi jelas kepada kita di antara perkara penting yang kita ketahui bahawa bagaimana seseorang remaja atau murid sekolah itu menjadi bermasalah. Jadi boleh saya kongsi bersama di sini. Jadi ada 4 faktor yang sebenarnya yang harus kita sedari dan harus kita hindari, supaya anak-anak kita ini berada dalam landasan yang betul dan tepat untuk mencapai segala harapan. Harapan guru, harapan ibu bapa dan seluruhnya harapan murid itu sendiri. Jadi yang pertama sekali, apabila remaja tadi belajar perkara yang salah. Jadi apabila belajar perkara yang salah dan kita tidak dapat kawal, akhirnya pelajar tadi akan bermasalah, murid tadi akan bermasalah, dan akan
tertanamlah ke dalam dirinya banyak perkara negatif. Yang keduanya, remaja itu atau murid-murid itu kurang berkemahiran dalam kehidupan seharian dan bersosial. Termasuklah contohnya kita lihat beberapa pelajar yang telah lepas universiti sendiri pun, dalam satu temuduga yang pernah saya menjadi penemuduga, gagal untuk memberi jawapan yang meyakinkan. Dan ini antara kesan. Kemudian yang ketiganya, remaja mempunyai nilai dan ada role model yang salah di persekitaran mereka. Jadi insyaAllah pada hari ini kita berdepan dengan seorang yang boleh kita jadikan contoh, yang amat kita banggakan dan diharapkan akan mempunyai kesan yang positif kepada semua murid. Dan yang akhir sekali, murid atau remaja selalu lupa diri. Maksud saya di sini, dia lupa tentang apakah peranan dan fungsinya berada di sekolah, dan menghampiri bisikan syaitan. Itulah di antara 4 perkara yang ingin saya kongsi bersama dengan anak-anak sekalian, agar menjedari tentang bagaimanakah untuk menangkis perkara yang negatif dan menjadi seorang manusia yang berguna. Jadi saya tak bermaksudlah untuk memberi motivasi di sini, cuma kongsi sedikit dalam satu seminar yang saya sempat hadir. Pendidikan adalah proses hidup yang berterusan untuk mentransformasikan modal insan seutuhnya supaya menjadi individu yang produktif dan mampu menyumbang idea serta tenaga kepada ketemadunan agama, bangsa dan negara. Justru itu, saya ingatkan kepada para pelajar yang ada di Dewan ini supaya dapat memanfaatkan sepenuhnya usia muda dan masa yang terluang bagi melatih dan mencokil potensi diri supaya lebih responsif terhadap tuntutan semasa dalam mengharungi cabaran hidup yang semakin mencabar di abad ke-21 ini. Perkembangan sains dan teknologi serta ICT berlaku dengan pesatnya ibarat dunia tanpa sepadan. Seharusnya kita perlu bersedia untuk mengambil bahagian dalam pentas antarabangsa era globalisasi, bukan sebagai penonton atau pengguna sahaja, tetapi sebagai penghasil atau pelaku utama. Memandangkan Malaysia sedang menuju ke arah negara maju, seharusnya tumpuan diberikan kepada disiplin ilmu yang berteraskan sains dan teknologi, khususnya bioteknologi, robotik, biologi, marina dan aero angkasa dan lain-lain lagi. Bidang-bidang ini mampu menjana pembangunan modal insan, menjadi pemangkin dan penyumbang penting tamadun bangsa serta ekonomi negara pada masa yang akan datang. Bidang aero angkasa pula adalah dimensi baru abad ke-21 yang bakal menjanjikan pelbagai peluang yang merangkumi pelancongan ekonomi, pendidikan, pengangkutan dan penjelajahan. Menurut Kapten Winston Scott, bekas angkasawan NASA, pelancongan angkasa lepas akan tumbuh dengan pesat dalam industri ini pada dekad akan datang, yang akan menyaksikan orang biasa boleh bercuti ke angkasa dan wujudnya kemampuan menghantar barang dan perkhidmatan di angkasa raya. Justru itu saya menyeru kepada murid-murid sekalian agar lebih berani menerokai bidang ini dan mencipta sejarah menjadi angkasawan negara, insyaAllah. Tahun 2007, negara kita telah melakar sejarah sains angkasa lepas kerana telah berjaya menghantar angkasawan Melayu pertama di Asia Tenggara yang beragama Islam. Program angkasawan ialah program kebangsaan Malaysia, telah membuka mata dunia. Kemampuan angkasawan Malaysia bersama 2 angkasawan lain menaiki kapal angkasa Soyuz milik Rusia yang berlabuh di stesen angkasa antarabangsa dan kembali ke bumi dengan selamatnya. Angkasawan negara telah berada di stesen angkasa antarabangsa yang berada dalam orbit mengelilingi bumi pada ketinggian 360,000 km.
Angkasawan Negara telah berjaya menjalankan beberapa kajian saintifik semasa berada di stesen angkasa tersebut. Program angkasawan ialah satu langkah raksasa bagi Malaysia dalam membangunkan keupayaan saintifik dan teknologinya, di samping membina imej yang mantap di peringkat antarabangsa. Program ini diharap mampu membina minat golongan muda negara dalam pengajian sains angkasa agar dapat menggalakkan industri saintifik dan angkasa tempatan. Program angkasawan hanyalah satu langkah awal dalam penglibatan Malaysia di angkasa. Angkasawan pertama negara Dr. Syekh Muzaffar Syukur akan menjadikan generasi muda sebagai sasaran untuk memupuk minat orang Melayu mendalami ilmu sains, khususnya yang berkaitan dengan angkasa lepas. Malah dalam agama Islam sendiri, ilmu falak atau astronomi adalah satu cabang dalam disiplin ilmu Islam. Melalui ilmu ini, penentuan permulaan puasa dan hari raya, arah kiblat atau waktu salat fardu dan lain-lain lagi. Untuk tujuan ini, pihak sekolah dengan bersama Kementerian Sains dan Teknologi serta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan mengalu-alukan kehadiran angkasawan Dr. Syekh Muzaffar Syukur untuk menceritakan pengalaman beliau sebagai angkasawan negara semasa berada di angkasa lepas, termasuk kajian yang dilakukan di sana pada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar sekalian, sebenarnya banyak lagi khazanah alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbentang luas, belum lagi diterokai oleh manusia. Dalam Al-Quran banyak fakta-fakta sains angkasa lepas yang sudah ditemui. Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang yang mengetahui. Menurut Al-Quran, saya berharap kejayaan angkasawan negara yang juga anak jati kelahiran Negeri Sembilan bakal mengubah tanggapan orang ramai bahawa bidang astronomi ilmu falak tidak susah, tetapi sebaliknya amat menyeronokkan. Tanggungjawab mendidik generasi muda meminati bidang ini bukan mudah, tetapi merupakan amanah yang perlu dilaksanakan. Tugas mendidik golongan muda meminati bidang astronomi yang berkaitan dengan industri angkasa tidak boleh diambil mudah. Saya berharap pada masa depan kita dapat melahirkan lebih ramai saintis dan jurutera dalam bidang angkasa, aero angkasa. Saya berharap agar murid dan generasi muda kini menjadi lebih peka, celik minda, mampu melihat jauh ke depan serta dapat menjana minda dengan penguasaan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang untuk menjadi insan yang cekal dan berdaya saing. Sebagai aset penting negara dan kepimpinan masa depan, generasi muda masa kini perlu lebih bijaksana dalam membina jati diri dan tidak mudah terjebak dalam aktiviti negatif yang boleh menghancurkan masa depan mereka, keluarga, masyarakat dan negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada murid-murid supaya melengkapkan diri dalam penguasaan bahasa Inggeris. Ini kerana dalam era teknologi maklumat, bahasa Inggeris digunakan secara meluas sebagai medium komunikasi antarabangsa, menguasai kemahiran asas komunikasi dan mengkaji pengetahuan sains angkasa lepas. Segulung ijazah tidak mampu menjanjikan peluang kerjaya di masa depan jika tidak menguasai bahasa Inggeris, matematik dan sains. Oleh itu, saya ingin mengingatkan murid-murid supaya membulatkan tekad dan teruskan kecemerlangan bukan sahaja dalam